Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi. Baik, kita sambung muka surat yang ke-80. Soalan yang pertama, seorang laki-laki telah buat onani dengan tunang, tapi dia sempat mengeluarkan maninya di luar. Mereka rasa bersalah dan hendak bertaubat setelah berkahwin nanti. Apakah perkahwinan itu sah jika taubat belum dibuat lagi? Baik, masalah pasangan yang belum berkahwin berbuat maksiat. Jawabnya bersekedudukan dengan bukan, yakni suami isteri adalah haram. Soal keluar mani atau tidak timbul. Begitu juga kalau dikeluarkan mani di luar rahim. Haram tetap haram, berdosa tetap berdosa. Mereka ini dikatakan berzina, maka sepatutnya mereka yang berzina ini dihukum dengan sebat 100 kali. Untunglah mereka berada dalam negara yang tidak melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya. Pasangan ini tidak dihukum dengan sebat, wajiblah bertaubat dengan segera, sebaik sahaja mereka selesai melakukan dosa itu. Tidak boleh ditangguh-tangguhkan taubat. Ini adalah kerana tidak tahu berapa lama umur kita dan apakah kita sempat bertaubat atau tidak pada hari yang kita tangguhkan itu. Untuk mengelakkan penyesalan di akhirat, elok segera bertaubat. Jika melewatkan taubat, berarti kita mengekalkan diri dalam melakukan dosa, dan dosa itu akan menjadi keras dan tebal. Apalagi kalau tidak ditangguhkan taubat sehingga selesai berkahwin. Sebelum berkahwin, bersihkan diri dari sebarang dosa supaya jadi pasangan yang bersih dari dosa. Meskipun pasangan berkahwin akan berdosa sah, ditakuti zuriatnya nanti akan mendapat saham yang sama. Baik, ini masalah sosial yang semakin menjadi-jadi sekarang, iaitu bersekedudukan tanpa nikah. Ini yang panggil berkapel, berpasangan. Couple ni pasangan. Dia hidup ni mesti berkapel, mesti berpasangan, tapi melalui nikah. Itu saja beza dia. Jadi pasangan ini tampaknya telah berzina, dan dia kata nak tunggu lepas kahwin baru nak taubat. Jawabnya, berzina dosa besar. Pengarang kata untung dia tak berada di dalam negara yang melaksanakan Islam. Mana untung ni bukan makna untung betul, mana tak kena hukum hudud. Jadi negara kita negara orang Islam, bukan negara Islam. Negara Islam makna negara yang mempraktikkan undang-undang Islam. Kita tak. Kita negara umat Islam, pasal milik hak orang Islam. Itu beza negara Islam dengan negara umat Islam. Maknanya ada orang kata tak, kita negara Islam dah pasal ada masjid. Ada masjid bukan makna negara Islam. Macam rumah kita ada sejadah, tak mesti tuang dia semayang. Kita pergi rumah orang, dia tak semayang, laki bini, tapi bila kita nak semayang, dia waktu bik sejadah, siap menunjuk kiblat pula. Jadi dengan ada sejadah saja, tuang dia belum tentu Islam. Nampak? Jadi dia kena mempraktikkan apakah yang perlu dengan sejadah itu, iaitu semayang. Maka tuan rumah semayang baru panggil orang Islam. Kalau letak sejadah ada Islam, maka gitu juga dengan negara kita. Kalau buat masjid, bukan lagi negara Islam, tapi negara umat Islam. Dalam undang-undang Islam, kita dengar sama-sama dah hukum hudud dia panggil. Hukum hudud. Allah katakan dalam Quran, wazaniyatu wazani fadlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang berzina perempuan dan laki-laki yang belum lagi berkahwin, apabila sabit kesalahannya, hendaklah kau pukul 100 pukulan.
Allah mulakan perkataan ayat ini dengan orang puang dulu. Nah, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki. Tapi dalam bab curi Allah mula orang lelaki dulu. As-sariqu was-sariqatu, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Sebab apa? Sebab kalau masalah zina dia lebih ke orang puang, kalau curi lebih orang lelaki. Faham? Ni dalil di situ. Nah, orang puang jarang jumpa pecah rumah, ragu. Nampak? Curi motor, curi kereta, orang puang jarang gitu. Jadi masalah hak berlibat orang puang perzinaan. Nah, maka wajiblah bertaubat pada masa itu juga. Jangan kita tunggu balik Mekah, tunggu nak kahwin lagi baru nak taubat. Kerana kadang-kadang kita tak sempat taubat. Bila tak sempat taubat, belum tentu Allah mengampunkan kita.